Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Muallimah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, bersama lagi Muallimah Zuraiza. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3 di bawah bidang ibadah. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bersuci daripada hadas. Adik-adik tahu macam mana cara nak bersuci daripada hadas? Okey, ataupun adik-adik tahu apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Okey, sebelum itu mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Okey, maksud hadas: kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Okey, seterusnya kita lihat pembahagian hadas. Ada berapa bahagian ke hadas ini? Okey, hadas terbahagi kepada yang pertama hadas besar. Okey. Kemudian yang kedua hadas kecil. Okey. Hadas besar ini cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Manakala hadas kecil, cara bersucinya adalah dengan berwuduk ataupun mengambil air sembahyang. Okey. Kemudian, apakah hukum bersuci daripada hadas? Okey, hukumnya adalah wajib. Mesti. Apabila seseorang berhadas, maka dia wajib bersuci daripada hadas tersebut. Okey. Apakah dalil wajib bersuci daripada hadas? Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang bermaksud jika kamu berjunub maka bersucilah. Okey, firman Allah daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi sebab berhadas besar. Okey, apakah dia sebab-sebab hadas besar? Okey, yang pertama nifas. Apakah dia nifas? Nifas iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Okey, nifas ini darah yang keluar oleh seorang wanita selepas melahirkan anak. Okey, kemudian sebab hadas besar yang kedua, keluar mani. Okey, apakah dia keluar mani? Iaitu air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okey, kemudian sebab yang ketiga, bersetubuh, iaitu melakukan perhubungan jenis suami isteri. Okay, sebab yang keempat, haid, keluar darah haid. Apakah dia haid? Iaitu darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sesudah balik. Okay, kemudian yang kelima, mati. Okay, kemudian yang keenam, wiladah, iaitu darah yang dikeluarkan oleh perempuan juga, iaitu selepas melahirkan anak. Okey, ini sebab-sebab berhadas besar. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah larangan semasa berhadas besar. Iaitu perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang ketika berhadas besar. Okey, yang pertama mengerjakan tawaf di Mekah. Okey, yang kedua membaca dan menyentuh Al-Quran. Baca tidak boleh, menyentuh Al-Quran pun tidak boleh. Okay, kemudian yang ketiga, menunaikan solat. Dan yang keempat, berada di dalam masjid. Okay, ini perkara-perkara yang dilarang. Maksudnya tidak boleh dikerjakan semasa seseorang berhadas besar. Kita akan lihat kaedah bersuci dari hadas besar ataupun cara mandi wajib. Okay, yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okay, ini wajib dilakukan, perkara yang mesti dilakukan jika sekiranya ada najis.
Okey, kemudian disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil berniat mengangkat hadas. Okey, niatnya nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian yang ketiga, disunatkan membasuh tangan 3 kali. Okey, kemudian seterusnya membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Okey, ni perkara wajib. Okey, kemudian yang kelima, sunat mengambil wuduk. Okey, seterusnya yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga, wajib. Okey, kemudian yang ketujuh, menjirus air keseluruhan badan. Okey, wajib menjirus ataupun meratakan air keseluruhan badan, dan disunatkan bermula dari sebelah kanan. Okey, kemudian seterusnya menggosok bahagian sulit dan lipatan, wajib. Dan yang terakhir, membasuh kaki, wajib membasuh kaki. Okey, itulah kaedah ataupun cara untuk bersuci daripada hadas besar ataupun mandi wajib. Okey, seterusnya kita akan lihat kepentingan mandi wajib. Okey, dia terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama kepentingan dari sudut jasmani, dan yang kedua kepentingan dari sudut rohani. Okey, kita lihat dahulu kepentingan mandi wajib dari sudut rohani. Okey, yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, kepentingan yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, amal ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekarang kita lihat kepentingan mandi wajib. Yang pertama dari sudut rohani, apakah kepentingan mandi wajib dari sudut rohani? Okey, yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Yang kedua, amal ibadat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, seterusnya kepentingan mandi wajib dari sudut jasmani. Jasmani ni maksud dia tubuh badan kita. Okey, yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Okey, yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Dan yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan tajuk bersuci daripada hadas. Mukadimah harapkan semoga murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, syukran jazilan, ma'assalamah wa ilal liqa'.